Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam suratul Anfal, surah ke-8 ayat 61 dan 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas-sami'ul 'alim. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah walladzi ayyadaka binasrihi wabil mu'minin. Sadaqallahul azim. Lama tak baca ayat ni, kena tengok lah. Siapa ni ustaz mukadimah dengan ayat ni nak jawab, nak bagi faham kemelut yang sedang melanda negeri Perak. Dan ni gampang duk tanya tu di kitab Facebook, pakat meluahkan perasaan kecewa bagian. Benda ni tak punya kecewa. Kalau tengok Quran benda tu ada. Kan? Jadi hak kecewa pun tak apa dah. Kalau tak dia kata dia tak mau dah politik ni, nak berhenti dulu. Bila kita masuk ni, dia berasa lega, balik semangat kan. Melayu ni dia kena tiup semangat. Mak Sabu kata Melayu pun kalau dia marah takat seminggu ya. Lepas seminggu tak marah dah. Itu Syekh Mak Sabu kata. Kan? Cuba dengar ayat ni. Awak tak jadi Syekh. Cucuk main lagi keras macam tu. Baik. Dengar. Ayat dia nah. Surah ke-8 Suratul Anfal ayat 61 dan 62. Dengar elok ni. Ni nak jawab kemelut politik yang melanda negeri Perak. Tentu kena ambil modal ni semua. Nah, maksud dia. Dan jika mereka ini pihak musuh cenderung kepada perdamaian, maka engkau juga hendaklah cenderung kepadanya. Serta bertawakkallah kepada Allah, bergantunglah kepada Allah. Sesungguhnya ia, ini Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian Allah sambung, dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan kepadamu. Dialah yang menguatkanmu dengan pertolongannya dan dengan sokongan orang-orang yang beriman. Jadi ayat ni jawab lah. Tak usah bimbang. Siapa yang mengkhianati perdamaian tadi Ustaz, kan? Dia tunggulah. Ni Allah jamin ni. Allah jamin. Pada ayat 62, dan jika mereka bertujuan hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjaga dan memberikan perlindungan padamu. Kita nak mengharapkan perlindungan siapa? Allah berjanji dalam surah Al-Jathiyah, surah ke-45 ayat 19. Allahu waliyul muttaqin. Allah ni pelindung pada orang bertakwa. Bila musuh sudi berdamai, kita berdamai. Kan? Tapi bila dia nak mengkhianati kita, tunggulah. Kita tak bimbang. Kan? Jadi tak usah duk pening kepala. Faham? Musuh yang saya maksudkan tu bukan DAP. Kawan-kawan kita lah. Dalam muafakat nasional. Kan? Jadi semua duk pakai serabut. Saya tak serabut. Kita serah ke Allah. Kan? Mana-mana golongan, kalau dia khianati perdamaian, perjanjian, dia tak selamat hidup. Percayalah. Boleh? Nampak macam tak enggut DAP apa semua ni. Kau boleh kira apa ni? Kan?
Suratul Anfal. Suratul Anfal ayat 61, 62. Nah, kita hanya tawakal kepada Allah. Kita buat apa yang Allah suruh buat, kan? Kalau dah musuh sudi untuk berdamai, walaupun kafir, walaupun Yahudi, kita berdamai. Kan? Tapi bila dia tipu kita, dia khianati perjanjian, ada ayat lain. Contoh, kenapa PAS berpisah dengan DAP? Jawapannya dalam surah yang sama. Suratul Anfal ayat 58. Sebab, cuba dengar. Allah sebut, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbil ilaihim ala sawa innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu. Kita dah buat perjanjian dengan DAP, tahaluf siasi, kerjasama politik. Nah, apa kata mereka sebut apa? Bersetuju untuk tidak bersetuju. Agree to disagree dalam bahasa Arabnya. Kan? Setuju untuk tidak bersetuju. Makna ada benda yang kita nak buat tu dia tak setuju tapi dia setujulah pasal perjanjian tu. Kan? Tiba-tiba bila dah dia mula berkuasa, dia pun naik tocang hareng buat ni. Kan? Bila dia naik tocang, dia pun mula kata undang-undang Islam tak boleh dilaksanakan di Malaysia. Dulu dia kata, kami tak lorat. Undang-undang Islam hanya untuk orang Islam. Tapi pok-pok ni memang betul tuan-tuan, ahli parlimen ni banyak kurang ajar. Tak maaf lah kalau ada ahli parlimen, aku kata tu terang lah. Pasal apa kurang ajar? Ya? Pasal tidak menghormati perlembagaan persekutuan. Seolah-olah mereka saja yang faham. Tuan-tuan dengar, hujah saya. Di dalam perlembagaan persekutuan, perkara 11-1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Faham abang? Faham? Ahli parlimen dulu. Tiap-tiap orang Melayu, orang Cina, orang India. Ini peruntukan yang ada. Orang Melayu yang beragama Islam nak amal ajaran Islam, sepatutnya tak boleh dihalang. Ada kita ustaz, duk pergi kacau orang India nak amal agama dia, kita tak pernah usik. Ada kita pergi kacau orang Cina yang beragama Buddha, tak bagi amal ajaran agama dia, Kristian pun sama. Pasal petang kita depa kacau tu yang aku pelik tu. Ni nak tak mana ni 11-1. Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya. Mungkin saya sebut tak tepat lah, tapi macam tu larat nak ingat semua tuan-tuan. Hak dia sebut tu, kan? Jadi begitu keadaan. Jadi tu saya bimbang. Sebab tu tadi ayat ni kata, ayat saya baca 58 sebagai jawapan. Kenapa PAS berpisah dengan DAP? Kerana dan jika engkau mengetahui adanya perbuatan khianat dari sesuatu kaum yang mengikat perjanjian setia denganmu, maka campakkanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara terus terang dan adil. Sesungguhnya Allah tidak suka pada orang-orang yang khianat. Itulah. Dulu dia kata okey, tak apa. Orang Melayu nak amal hudud itu hak hampa. Kan? Bila dah dia ada kuasa kan? Dia mula act. Jadi kita pulangkan semula perjanjian tersebut, kita batalkan perjanjian. Boleh? Tu dalil Quran bukan cakap ni bukan sembang kari ni Azim. Ni sembang gulai. Sembang kari bolehlah pam dalil tak ada. Kita cakap ada dalil. Jadi cerita kemeluk politik di Perak, dalil dia 6162. Siapa nak khianat, siapa nak menipu, tunggulah balasan Allah. Kami bertawakal pada Allah. Allah bagi jaminan, Allah akan bagi pertolongan. Pertolongan dengan siapa? Dengan orang-orang beriman. Orang beriman ni kena banyak bersabar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Dan janganlah kamu bersedih hati. Dan jangan kamu berduka cita. Sesungguhnya kamu tinggi di sisi aku selama mana kamu beriman. Tu boleh bang? Bang boleh bang? Nampak renung tu macam tak setuju bang? Kotlah mana nak tahu kan. Saya macam tu lah. Kita tak alim, ustaz besya-besya je.
kan? Tapi kita ada sandaran kan? Ya sih, no? Kita tak cerai lah kan? Sandaran kita berdasarkan Quran. Quran rujukan utama. Ada dalam satu video Ustaz Syamsuri, Ustaz Rusdan. Dia kata kalau hadis bolehlah nak tanya hadis ni sahih tak sahih. Ini kita baca Al-Quran, nak tanya lagi sahih. Tak lagi makan mikrofon dia kata. Hampa faham tak? Nak sumbat mikrofon dalam mulut. Itu Ustaz Syamsuri punya bahasa. Kan? Okey. Boleh tak? Tuan-tuan terima tak terima jawapan saya tentang kemeluk politik di negeri Perak, itu terpulang pada masing-masing. Saya tak paksa, tapi saya perjelaskan dengan dalil Quran. Nah, Islam senantiasa menganjurkan perdamaian walaupun dengan Yahudi, Nasara. Tapi kalau mereka mula nak apa kita kata tadi, dia nak mengkhianati perjanjian tadi, kita tak boleh bimbang. Allah akan jaga kita. Allah akan bagi perlindungan. Allah akan bagi pertolongan kepada kita. Baik, sudahlah sikit-sikit. Dekat tu. Malam ni kita masuk bab riba. Bab riba. Bab ke berapa? Ke-39. Tinggal satu lagi tajuk. Lepas ni tak tahulah nak baca buku apa pula. Baca kitab tafsir besar-besar tebal kan bila nak habis kan. Yang ni pun bertahun. Dia tengok ni berapa tahun habis. Kita start dulu Sungai Dua tahun 2016. Tu dia. Bulan 1. 4 tahun. 4 tahun berapa muka surat? 90 muka surat pandai mengajar ustaz. Awal tak lama dia pusing rata. Satgi dia masuk politik, satgi dia cerita lawak-lawak sikit kau tak apa mengantuk kan. Lepas ni kita fikir nak kitab apa pula kita nak rujuk kan. Baik. Malam ni An Jabirin radhiyallahu anhu qala ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa'un rawahu Muslim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang mengambil riba. Laknat makna orang yang kehidupan dia tak selamat. Percayalah. Hasil riba, makan riba dan lain-lain satgi ada di cerita aku. Orang yang mewakilkannya, wakil dia. Faktor saya berhenti kerja bank pasal riba. 16 tahun tuan-tuan, makan hasil riba. Aduh. Tapi saya dah bertaubat pasal saya berhenti. Berhenti, kita minta ampun kepada Allah. Kan? Tu kira taubat dah lah tu. Saya bukti, saya tinggal kerja. Saya nak ikut Islam. Jadi tak ada keberkatan pendapatan yang haram. Riba-riba ni tak ada keberkatan. Dan ia merupakan dosa besar. Yang tak dosa ustaz, tidur atas riba. Balik malam ni pakai tidur atas riba. Bini apa pun cari uban tengok. Mana patut badan tarik. Baik. Yang mewakilkannya, wakil dia apa kena? Yang menulisnya, jam. Dulu zaman kita dulu zaman budak-budak apa dah? Ceti. Lah tak tahu ada lagi ceti lah ni. Ada lagi no? Ada lagi ceti tuan-tuan. Siapa kata ada, dia duk ambil dengan ceti lah tu. Cikgu yang petang tak jawab. Ceti kan tu hutang 1,000, ceti dulu memang India, ceti lah Cina. Saya kerja bank, saya tahu lah. Dia main bila tak ada duit tu, siapa-siapa tak ada duit, kata nama dia Guan Ing lah, senang ingat. Okey Guan Ing mau pinjam 1,000 boleh? Boleh. 1 bulan you bayar balik RM40. Tu riba lah. 1,040. Kan? Tu cerita dia. Kaya dia tu. Terakhir sekali saya dengar dia jual tanah.
17 juta. Dia kerja dia bagi orang hutang lah. Tanah tu kerajaan negeri Pulau Pinang kot beli. Buat padang golf 17 juta. Mampu ke hidup tak tahu tu. Yang menulisnya dan kedua saksinya, memang ada saksi pun. Buat pinjaman kan bank, nak pegawai pinjaman tu sign je. Saya tak kenal bidang tu lah, tapi hasil tu maksud pendapatan bank tak diasingkan. Nampak tak? Law saya dipahamkan ada Islamic banking. Tak tahulah mereka ambil duit mana, bayar gaji. Kalau ambil daripada sistem Islamik tu, selamat. Mereka pisahkan. Pendapatan riba duduk sebelah. Hak tak elok kan. Hak elok duduk sebelah. Yang ni bayar gaji. Okey. Wallahualam. Tapi bila sebut mereka dah laksanakan sistem perbankan Islam, mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahan mereka. Kita dulu 16 tahun nak menterkedarah riba. Tapi kita dah bertaubat. Kita bukti kepada Tuhan. Sampai hari ini kita dah bukti. Kita ikut jalan yang betul. Mudah-mudahan pun Allah ampun kan. Tapi kita nampak hari ini kehidupan hari ini berbandingan dulu, kehidupan hari ini memang ada keberkatan. Dulu tak ada berkat. Baik. Dan baginda bersabda, mereka semua sama dilaknat oleh Allah. Tu dia. Sama ya. Hak bagi pinjam, hak tulis, hak jadi saksi, jam. Semua jam. Kira sistem perbankan Islam ni bermula dengan bank Islam lah. Itu pun bank Islam masih dipertikaikan oleh orang Islam di Malaysia. Tuan-tuan tahu siapa? Ada orang bank Islam, jangan marah nah. Ini satu kenyataan. Saya pun memang duk bermuamalah dengan bank Islam bela. Pinjaman rumah. Pinjam 1,000. Bayar balik 220,000. Tinggi sangat. Kalau dia tak riba pun tapi dia menindas. Kan? Bukan kata tu ambil untung, ambil patut badan dah lah. Pinjam 100, bayar balik 220,000. Bila nak ambil? Kan? Jangan marah orang bank Islam lah. Cerita macam tu. Patutnya Islam ni dia ada qadur hasan. Kita pun tak arif. Tuan-tuan pergi tanyalah siapa-siapa yang arif. Hak bidang-bidang macam ni. Baik. Huraian. Riba adalah antara 7 perkara yang membawa kehancuran kepada seorang Muslim. Sebagaimana yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya menjauhkan diri daripada perkara-perkara tersebut. 7 perkara tu ayat ni ke apa nama? Ayat lah hadis. Ada 7 golongan tu. Riba. Malahan bukan hanya orang yang mengambil duit riba sahaja yang dilaknat oleh Allah, tapi 5 orang yang bersangkut dengannya turut dilaknat. Berat. Pertama, pemakan duit riba. Tokek je lah. Kan? Dulu ceti India lah. Ceti India tak ada lah. Mampu habis kot. Dia jadi ceti Cina pula. Kan? Ceti Cina pun dia tukar nama Along. Baru abuh nama pak aku pula tu. Banyak-banyak lah tapi buh nama pak aku pula. Kan? Kan? Along. Jangan duk buat muka lah. Duk pergi butang dia bang. Saya duk pesan kat anak saya. Risau ke? Jauh daripada kita ni. Hang jangan duk muka. Tak ada duit. Main abang kat aku. Terus saya duk pinjam Along. Bahaya. Esok dia main ganggu keluarga. Dia tak? Anak saya pun tak apalah, boleh lah tu. Cuma bila dia terdesak sangat tu, dia tak telefon, dia WhatsApp. Anak dengan pak pun malu, mangkuk sungguh. Dia tulis terus, Assalamualaikum abang.
bulan ni pusing tak lepas. Oh, ada pusing pula. Saya tahulah ada padang pusing. Hang pusing ke mana tak lepas. Nak pinjam sabun 300 kan. Pak ni baik, abang 300 bagi 5. Tak ada dah pak paling baik di dunia aku lah. Tak ada dah paling baik pak mentua pun aku lah. Cucu saya nombor 6 kuat makan rian. Nah. Kemarin ada orang main bagi lemang dia pandai buat. Dia duduk di Manjung tu, singgah rumah saya. Di lemang dia nak makan tak syok dengan ada rian, pergi beli 3 biji RM100. Datang tu cucu aku puluh semua. Tu kata kat menantu saya, hampa tak jumpa dah pak mentua baik macam aku. Nah, pak yang terbaik pun aku, pak mentua terbaik pun aku. Pak mentua yang paling tak berguna di dunia, Siddiq Sigaraga. Ada menantu suruh tidur di kandang kuda. Haren. Kan? Itu tak guna macam pak mentua. Menantu tak boleh makan, ambil bau saja. Nah, tadi ada sebiji lagi. Gaduh lah nak makan. Kan? Buka elok. Hak ketiga ni elok semua. Saya pun segan nak makan masa ada muak lah. Kan? Pasal apa? Dah mahal kan. 3 biji 100 tuan-tuan. Boleh kenyang 1 bulan tu. Kan? Dia pulun sampai dia tak nak makan. Tinggal lagi sulah elok. Nah. Jadi itu dah. Pemakan duit riba. Jangan terlibat dengan ceti. Jangan terlibat dengan alung. Untuk salah tuan-tuan. Elok. Nah. Bank pun pilih cari yang ada Islamic banking. Hindari kita tuan-tuan. So, hidup tak ada keberkatan. Cuma yang tadi lah, bukan saya condemn lah. Ramai orang merungut bank Islam, nama Islam, tapi ada juga dalam sedikit bentuk penindasan. Kerana keuntungan yang diambil terlalu tinggi. 100,000 hutang, bayar balik 220,000. Untuk ingat sikit kan? Kan? Anak saya beli rumah 100,000, tak tahu kena bayar balik berapa. Tapi dah ada sistem perbankan Islam, selamat lah. Kan? Nah, dah akad semua apa semua kan lah. Saya beli rumah dengan harga sekian-sekian kan. Sebab tu ada kami tanya seorang tok guru. Tuan-tuan beli motosikal di kedai biasa. Kan? Tunai 3,500, hutang 4,500. Kan? Tu sabut dah tu. Kan? Jadi nak elak riba. Kita tahu dah kita nak beli hutang. Kita akad dengan dia. Saya beli ini motosikal dengan harga 4,500 hutang. InsyaAllah, kata guru saya, terlepas ada sistem riba. Sebab tu kena akad tuan-tuan. Nah, boleh faham tak dah? Kalau tuan-tuan tak faham, pilih tanya ustaz lain. Aku pun bukan ahli bidang ni. Tapi macam tu guru ustaz. Akad. Sebab tu tuan-tuan, selepas sistem perbankan Islam ni diperkenalkan, sistem pinjaman cara Islam diperkenalkan, ramai kaki tangan kerajaan. Dia pergi di Kementerian Kewangan, ustaz, masuk kawan saya, pergi cari balik, dia kata saya ada ambil government loan sekian-sekian banyak, dulu riba kan. Pergi akad. Mudah-mudahan terlepas daripada riba. Kawan saya. Nah, duduk kola keti. Anak pergi ustaz, dah dengar-dengar ni terus pergi. Nah, saya mak balik file, okey sekian banyak, saya beli dengan harga sekian-sekian, hutang. Selesai. Nah, jangan terlibat dengan riba, tak ada keberkatan. Nah, hak lepas tu lepas nak buat macam mana? Kan? Jadi yang berdosa di antara yang pertama, pemakan duit riba. Tokek itulah. Yang kedua, orang yang mewakilkan urusan riba. Kalau bank, dia panggil loan officer. Lah tak tahulah apa istilah zaman saya loan officer. Saya tak terlibat dengan loan. Saya bahagian operasi. Kan? Operasi syok ni loan cemui. Loan ni dia boleh terlibat dengan rasuah. Ni cerita benar ni. Nah. Ada seorang hamba Allah. Dia ni ada kuasa untuk meluluskan pinjaman. Jadi developer main lah. Developer orang panggil apa?
Nak buat rumah, pemaju rumah. Melayu tak apa pandai bang. Tak kira terjemah saya tak apa pandai. Pemaju rumah mai. Jumpa loan officer kan. Sembang, hang ada tanah apa semua. Nak apa juta ni? 10 juta bagi geran apa semua dulu. Okey. Berapa unit buat? 500. 2 untuk aku. Tu. Nah. Syukurlah saya ni warak tuan-tuan dari dulu. Cuma bengong lah sikit pergi kerja bank. Ni rasuah-rasuah ni aku tak pernah terlibatnya. Kan? Tu ceritanya. Nah. Lepas tu kita dengar tu dia ada rumah punya banyak. Bukan Melayu, Cina. Ya, sebab dia yang meluluskan. Dia bila dia recommend, dia forward pergi ke head office. Head office tentulah sokong. Dah dia sokong, approve kan. 10 juta. Buat perumahan naik. 2-3 unit dia punya. Kalau main 10 developer, 20 pintu dapat kat dia. Tu cerita dia tuan-tuan. Bank manager pun boleh terlibat, loan officer pun boleh terlibat. Cuma kalau yang loan officer yang faham Islam, dia tak buatlah kerja tu. Nah, saya bukan tuduh ini pengalaman. Nah, ada loan officer tu, orang Kelantan. Depa nak rasuah aku cari, tu saya ambil lah. Hang buat kerja hang sudah. Aku pun tak mau dah. Bagus, alhamdulillah. Dia cerita pengalaman dia loan officer, pegawai pinjaman. Nah, tu cerita dia. Jadi yang berdosa orang yang mewakilkan urusan riba. Berat kan? Nah, yang ketiga, orang yang menulis perjanjian riba tersebut ni kerani pula. Dia ada kerani. Hak bagian loans department dia panggil kan. Dia panggil, "Chef mana?" Okey, ni file dia semua okey, hampir type surat. Dengan ini saya berbesar hati untuk terlibat dengan riba. Ni type berapa dia pun sign. Syoknya rancak kan. Semua kena. Berat kan. Sebab tu kena ada sistem perbankan Islam. Hari ni dah diwujudkan. Nah, alhamdulillah. Almarhum Tuan Guru Abdul Aziz pun kata, kita tak ada pilihan kecuali bank Islam. Makna bermuamalah lah dengan bank Islam. Hari ni banyak. Boleh kata Akapiak pun ada perbankan Islam. Kan? Hong Leong Bank. Kan? Dia tulis Hong Leong Islamic Bank. Kan? Atau Guan Eng Islamic Bank. Ada? Guan Eng kena sebut ke? Aku sayang tu ke bawah mak ia. Tu cerita dia. Nah, orang yang menulis perjanjian riba tersebut bekerja di kaunter pusat kewangan yang terlibat dengan aktiviti riba. Inilah satu-satu yang saya tak minat kerja bank ialah loan department boring. Duk saya mark file tu, saya mark file nak kena pergi cari tu. Saya suka yang aktif. Tak lagi telefon bunyi, telefon angkat kena 4 telefon. Ismit lalah sakit jantung. Kan? Ismit ulang raja. Kan? Bubuh telinga tani bangkat tu dia menyenyet. Kan? Tu dia cerita dia. Nah, baik. Yang keempat dan kelima, 2 saksi atas perbuatan riba tersebut. Saksi pun kena. Kalau tak silap saya memang ada witness. Kan? Mana-mana perjanjian mesti ada witness. Ada saksi. Nah, kalau terlibat dengan riba, 5 golongan ni semua dilaknat oleh Allah dan Rasul. Kalau dah Rasul laknat, habislah. Nah, tapi itu saya bimbang. Kalau dah dulu kita buat, hari ni kita sedar, kita tinggal dalam masalah yang nak ampun Allah Ta'ala. Saya ulang sekali lagi. Dalil Quran, Ali Imran 89. Cara dia 2. Dosa besar mana pun, kecuali syirik. Yang ni, kena mengucap 2 kalimah syahadah, kena taubat nasuha, kena amal ajaran Islam semula. Tapi kalau takat menterkedarah riba, minum arak, berjudi, berzina, hanya perlu bertaubat dan beramal. Illal ladzina tabu min ba'di dzalik
wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Ali Imran 89. Kecuali orang-orang yang bertaubat dan setelah daripada bertaubat dia beramal. Faham tak? Saya taubat lah. Tok Bilal berhenti kerja bank, masuk pondok, takkan tak taubat ikut. Kan? Betul tak? No? Sampai jadi ustaz ni. Ni bukan ustaz riba. Ustaz ni dia tidur macam riba bini dia kan. Kita bertaubat, minta ampun ke Allah, keluarlah, bawa anak bini masuk pondok. Tu taubat dah tu, nak mula amal. Pergi mengaji di pondok Ustaz. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang pun tanya saya, bulan 8 dulu, pergi rumah dia di Terengganu. Entah dulu belajar kat mana? Kemas. Pasal apa Ustaz? Pasal dia rasa aku kemas kan. Dia duduk tengok video kita lah kot. Dan kita pun pernah berceramah dengan dia. Faham? Kita abang dia, mula-mula dapat hidayah ni, ikut kuliah lah, masjid, surau. Kan? Lepas tu, saya berhenti kerja, masuk pondok, di balik pondok Lanai. Pondok Lanai memang terkenal. Yang diasaskan oleh ulama almarhum Tuan Guru Omar Zuhdi. Asal daripada Kelantan. Dia alim tuan-tuan, dan keduanya Allah bagi karamah kat dia banyak. Yang saya tak pernah tengok tapi orang lain tengok sendiri. Di antara pelajar beliau yang paling beliau sayangi ialah almarhum Tuan Guru Ahmad Rafai. Itu orang kanan dia. Kita ni biasa-biasa je. Masa saya pergi pun dia tak mengajar lah sebab dia sakit. Tapi saya sempat dengar sekali kuliah dia yang diterjemah oleh Ustaz Ahmad Rafai. Dan dia nak cakap pun telur dia kena stroke juga. Tapi cakap-cakap dia tu, tuan, masin. Yang tu lah nak tahu bang. Dan nak jumpa dia. Beliau meninggal, kita tak ada nak pergi. Masa zaman tu belum ada lagi handset. Kan? Tu cerita dah. Dia tanya, saya kata, kemudian saya kata, pergi juga lah Yaman. Dia kata, anak pun sama. Dulu anak belajar dekat ayah, kata, ayah dia, Awang, Haji Awang tu Tok Guru. Kemudian pergi Mesir, pergi Madinah, bukan masuk kelas, kata. Banyak dia ikut di masjid-masjid kuliah. Di situ banyak ilmu, dia kata. Kelas ni nak ambil sijil. Kan? 45 minit sembang kan. Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang kan. Tu cerita dia. Tu pun macam-macam orang kata, dia orang fitnah semua tu. Tapi dia cool dia. Kalau kita awatan nak pergi cari terajang pokok haram jadah mana ada fitnah aku. Kalau kita lah kan. Dia ada relax. Sembang dengan siapa itu cool lah. Alamak. Kan senang nak dapat sembang 45 minit Pak Ji. Kan? Saya masuk Assalamualaikum Tuan Guru. Saya Syahrilung. Saya tak sebut Ustaz. Dia kata apa? Ustaz Rusdan. Tahu. Tahu teman dia kenal aku lah. Kalau kita kenal kan. Pasal apa? Glamour juga Ustaz ni. Pasal ceramah Power Ranger dia pun tahu. Bila nama saya diajukan untuk bertanding Parlimen P015 Sungai Petani. Saya ranking kedua. Dia 3 nama yang diajukan. Saya ranking kedua. Ranking pertama tak dapat. Dia bagi ke aku. Dia tahu ni kalau masuk Parlimen bergegak pungkok Puan Ing. Kan? Ketonyoh sungguh-sungguh. Kan? Unjah Quran perlembagaan persekutuan, depa tengok pucuk pimpinan, depa kenal kita siapa, kan? Dapat pula pi pula itu, pi duduk kondominium, bukan kondominium. Kondominium. Tuan rumah tu pun tak duduk. Kita pi rasmi 3 bilik. Besar. Tingkat berapa belas? 17 kot. Nampak sayup nah. Hari tu angin kuat, nampak goyang satu macam. Kan? Pergi 10 hari. Itulah pengalaman saya sikit sebanyak lah. Dan saya pernah berceramah dengan Tuan Guru pada tahun 2013 di Selama Perak. Ceramah politik. Kami 2 orang ya. Jadi pengurusi majlis menantu dia, Ustaz Akmal. Akmal Exco Kerajaan Perak, Exco Agama. Allah tak ada lah. Pasal Perak dah jadi hawa biru dah. Semua tak tahan lama.
Ni berapa hari pula tak niat, aku tak tahu gila babi. Bapak ni. Dah elok-elok dah. Ada kawan sendiri pun pakai aku pun niat pelik. Ada letih semua. Saya kira macam ni tuan-tuan. Lah ni, kita berjuang tak kira lah Melayu PAN ke PKR. Saya nak ajak mai kita kepada Islam, selamatkan agama Islam dan umat Islam serta berlaku adil kepada bukan Islam. Tu saja. Kita tak mau dah pengalaman 22 bulan tu. Kalau takdir terlepas lagi tuan-tuan, lepas ni depa genggam kuat-kuat. Kan? Dalam depa hilang kuasa benar, cuba tengok bangsa depa. Hina agung, hina agama kita. Tu dalam hilang kuasa. Hampa tak pernah fikir bab-bab ni. Kan? Tapi nak buat macam mana? Tak ada rezeki. Kalau ada rezeki tu masuk dalam parlimen syok. Kan? Kotonyong kau-kau tapi nak kena habak tubuh ni. Hari ni anak nak hentam kau-kau ni ada nak boleh kan? 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 Takkan nak bagi dia hentam. Hulu balang lah hentam. Dia dah. Kami semua hulu balang. Nah. Ku maki dalam Cina. Kan? Yang dia betul kan tak faham. Dia nak halau keluar dewan dia pun tak faham Cina. Nah. Dahsyat dan jeleknya balasan orang yang bersekongkol dalam melakukan riba turut disebut berulang kali di dalam Al-Quran. Kita baca ayat. Ini menunjukkan bahawa ia bukanlah satu larangan yang boleh dipandang sebelah mata, tetapi kita mesti berhati-hati dari terjebak dalam larangan ini. Tak ada orang pernah tanya ustaz-ustaz, kalaulah kata kita ni memang betul terdesak. Tapi minta maaf lah, betul kadang-kadang bank ni pun cerai je. Kan? Syarat ketat sangat. Kan? Nak ambil pinjaman peribadi tu, kan? Pinjaman peribadi hak cara Islami ketat. Hak yang konvensional dia tak ada masalah, bagi IC ya pakai jadi. Itu yang dah duduk lari di sana. Kan? Oh, tu yang tak kena. Tapi nak buat macam mana kita tak ada kuasa. Dia tak Ustaz. Tu yang banyak lari pergi konvensional macam tu lah. Sistem riba. Hak Islami ni dengar cantik tapi syarat macam-macam syarat. 3 bulan tak lulus lagi. Hak yang alung tu, nah. Suara-suara AC ambil dulu. Kan? Lu ada apa? Ada payslip. Okey, boleh. Han tak bayar nak kita pergi cari. Dia bawa babi 3 ekor. Keliling rumah hang. Mampui. Kan? Tu yang terlibat kan. Tak salah lah, kan? Tapi kita pernah tanya, pernah dengar. Ustaz kata, kalau dah betul darurat nah. Darurat dah nanti kata betul-betul darurat ni. Nah, kalau dah tak ada jalan lain. Nah, ini yang saya masih ingat insya-Allah. Apa Ustaz kata? Boleh ambil. Jangan redha dan cepat-cepat usaha bayar balik. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Jangan redha. Kan? Nah, ini yang saya belajar sikit-sikit lah. Tapi setengah ustaz kata, tak boleh. Nah, ustaz tu sembang ke mana, dia tak ada hutang. Kan? Kawan nak berhutang ni jam ni, dengar tu tak boleh. Pergi bank Islam pun payah dapat. Aduh, letih. Nah, kadang-kadang kita tak ada peluang. Ada peluang tu kita bercakap benda ni. InsyaAllah saya memang suka benda-benda macam ni, suka bercakap. Nah, bagi pandangan, bila tak ada peluang. Bagilah peluang kita nak buat pinjaman cara Islamik, cara Islam kan. Janganlah syarat dia ketat sangat ni macam saya ni umur lah ni. Ya? Kalau nak ambil pinjaman perumahan tobatlah home orang tak lulus. Tengok umur 66 kan 3 bulan jalan. Kan? Pinjaman kereta kena pakai nama orang lain. Tu kan? Tapi cara Islamik lah. Itu jalan keluar lah. Kan? Cari orang yang tak ada hutang. Anak kita kan. Suruh ambil cara pinjaman Islamik. Jangan duk terlibat dengan riba. Percayalah tuan-tuan, tak ada keberkatan dalam hidup, jiwa pun tak tenang. Nah, baik. Dia kata di sini, tetapi kita mesti berhati-hati dari terjebak dalam larangan ini. Macam saya kata tadi lah, kalau betul-betul darurat, kita pernah tanya, dia kata diharuskan, tapi kena niat, jangan redha dan cepat-cepat usaha nak bayar balik. Kan?
Kalau tuan-tuan tak setuju, jangan buat cara tu. Kan? Hak jenis warak aku tak mau. Riba dia kata, reda tak reda apa dah. Kan? Dia pusing kot tu payah nak jawab kan. Nah, cuma kita boleh jawab, hang buka bank sendiri. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yataqabbatuhu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa wa ahallallahu al-bai' wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah 275. Orang-orang yang mengambil riba itu tidak dapat berdiri betul melainkan seperti berdirinya orang yang dirasuk syaitan dengan terhoyong hayang kerana sentuhan syaitan itu. Misalan, contoh Allah buat. Orang yang ambil dapat rezeki riba ni macam itulah. Yang demikian ialah disebabkan mereka mengatakan bahawa sesungguhnya berniaga itu sama sahaja seperti riba. Niaga macam lain tuan-tuan. Tak payah ada contoh dalam buku ni tuan-tuan dengar lagi. Padahal Allah telah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti. Macam saya ni. Dulu kita tak tahu Ustaz. Saya boleh berhenti. Pertama, saya tanya almarhum Tuan Guru Ustaz Ghazali Hasbullah. Tahun 1988. Kali pertama saya dengar kuliah dia di Surau Telekom Typing. Saya duduk jadi typing lah. Duduk tengah makan. Nak tanya si Ustaz. Ana ni saya kerja bank macam mana? Haram! Berhenti! Aku terkejut hari tu. Nasib baik tak lekat tulang. Tak? Oh kacau Ustaz ni cengih. Aku tahu. Kan? 3 malam tuan-tuan tidur tak lena sembuh tuan-tuan. Lepas tu saya jumpa pula Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Dia mengajar sini ya? Haram Syekh. Saya duduk ikut kuliah haram. Kita carilah kerja lain. Lega lah sikit dia tak jakah. Kalau dia menurut tumpang tu yang jakah, pergi terus. Kan? Lepas tu duduk tanya. Cari jalan keluar. Tapi tuan-tuan bukan senang nak berhenti kerja. Terus terang, makan masa 3 tahun tuan-tuan. Saya nak berhenti. Setelah saya bertemu dan dengar ceramah seorang ustaz. Almarhum Ustaz Osman Ibrahim. Ustaz Osman Ibrahim ni diberi gelaran Raja Qiyamulail. Suara dia sedap. Dia ceramah di Sungai Bakap, Jawi. Tu belah sana orang segan nak pergi tuan-tuan. Tiap kali nak pergi sana kena masuk Jawi. Kan? Malam tu saya hadir. Saya duduk baik muntak rumah saya. Dia ceramah bab iman ni lah. Begitu berkesan dalam jiwa saya. Malam tu. Saya balik, saya menggelisah. 3 bulan lepas tu saya berhenti. Tiap kali saya pergi di bank tuan-tuan, saya masuk langkah saja, tak boleh nak kerja. Cuma alhamdulillah tak jadi gila. Hari-hari aku balik awal. Tapi dah kami buat 2 kerja ni, department tu 2 orang. Pegawai seorang. Saya kata nama dia Ishak. Aku nak balik awal, aku nak pergi mengaji. Hang cover esok pagi aku main awal, cover balik. Saya kerja awal, pukul 8 saya pergi dah. Cover balik 4.30, 5 sebelah. Nak ikut kuliah. Di antaranya kuliah yang banyak saya ikut Ustaz Zakaria Haji Ahmad. Kuliah dia syok kan. Lawak, taruh. Kan? Itulah permulaan. Bila dengar Ustaz Osman Ibrahim 3 bulan lepas tu tuan-tuan, memang saya tak boleh kerja. Tak ada hati. Pi masuk dalam bank tu macam masuk dalam api tu. Basah betul lillahi ta'ala tuan-tuan. Balik bincang dengan rumah. Saya buat keputusan nak berhenti. Tulis surat. Bagi dekat sahabat baik saya tu. Bahagian akaun tu. Seorang bagi subcap manager.
Adios hombre. Adios hombre itu bahasa Meksiko, selamat tinggal. Sayonara bahasa Jepun. Ma'asalamah bahasa Arab. Kan? Nah, dia tahan fikir ambil je dia. Fikir ambil dah. Aku tak maulah. Tapi sebelum saya pergi solat tu, memang kami dah pack barang dah. Hari ni bagi, esok caw. Masuk Pondok Lanai. Saya buat dah preparation nak pergi duduk tak mana. Kan? Tinggallah rumah sayu. Tengok kita dah banyak-banyak dah. Kemudian, jiran saya tu Cina. Dia baik. Memang baik. Betul saya kata bukan semua Cina baik. Cina jahat ni Guan Ing dengan Lim Kit Siang. Ni Cina ni ngah koming tu semua terpenyangak. Kan? Tu DJ punya kerja. Kan? Dia tanya saya, apa pasal lu mau berhenti? Aku nak abang macam mana? Aku abang riba, mampu tak faham. Kan? Lu gila. Dia kata lu gila pula. Lu gila. Kerja sudah banyak elok. Jangan duk kata aku gila. Haram aku kata Cina ni. Kan? Nah, you tak faham lah. Nah, dia tu ada anak seorang. Anak laki-laki nak dulu dapat menantu. Anak saya sulung tu nak main kan. Dia rajin jaga tu. Tengok-tengok hilang. Pergi mana lah. Masuk rumah dia. Dia bagi makan apa aku tak tahulah kan. Tu kira tawakal tu Allah. Saya memang baik dengan dia. Memang baik dengan jiran. Nah, tu cerita dia tuan-tuan. Jadi dia pun tengok saya naik lori apa nak kereta dengan lori yang ikut barang. Saya ambil apa yang perlu Dapur peti sejuk. Ya. Katil pun tak bawa tilam punya warung ambil tu. Sayulah ya Allah. Dah kawan-kawan yang dekat kat jiran tu Allah tengok ni baik betul dia ni. Kan? Kau pun nak fikir ni aku ni betul kan ni? Kan dia fikir adalah ni betul kerja buat aku ni. Kan tu pengalaman tuan-tuan. Berhenti kerja bukan senang. 7 tahun saya hidup susah. Nah, bukan kata susah tak ada makan. Nah, duit simpan ada pun habis tu kata tak berkat. Tapi Tuhan Maha Kaya tuan-tuan. Bila duit simpan tu dah nak habis, dia mai terdetik dalam hati hang berhijrah ke Sungai Petani. Tu permulaannya tuan-tuan. Duduk Sungai Petani sat, saya berhijrah mai ke ke Kuala Ketil kerja 2 tahun. Sekolah almarhum Tok Guru Ustaz Nikmat. Ustaz Nikmat kan? Dia orang. 2 tahun saya pindah balik mai ke Sungai Petani. Itu permulaan. Sampai hari ni alhamdulillah. Nah, masih hidup. Nah. Nak kata tak berkat, tuan-tuan fikir ni 2 kali haji, 4 kali umrah. Fikir tu Ustaz Rushdam berapa kali haji abang ni? Jangan duk sembang kemahan. Kan? Tu kata berkat tuan-tuan. 6 kali dah pergi Mekah. Nah. Ada rezeki esok kita pergi lagi. Dah kata buat undang-undang pula, orang 60 ke atas tak boleh pergi. Mangkuk ayun tu. Kan? Pakai tak boleh pergi dah lah. Totok. Teringin kak nak pergi haji kali ketiga. Kan? Nah. Tu kata keberkatan dalam hidup. Percaya dan saya yakin alhamdulillah. Hari ni ya rumah saya tak besar kecil lah. Kereta pun sahabat bagi. Kan kereta saya Wira. Adalah sebiji HRV tu Allah Ta'ala hantar mai. Dia tahu keperluan kita Ustaz. Bukan saya beli, Allah hantar. Allah Ta'ala hantar mai. Memang ada HRV. Saya jangan naik tu. Duduk selimut lah. Kan? Pasal dia betina, kena tutup kepala. Nah, yang tu lah. Ada kelesa sikit cukup. Rumah kecil-kecil cukup. Duit tak banyak tapi untuk makan minum tu ada. Nah, boleh tolong orang lagi insya-Allah. Nah, tu keberkatan tuan-tuan. Nah, jangan terlibat dengan riba. Ni pesanan melalui pengalaman saya sendiri. Nah, alhamdulillah Allah nak bantu saya lagi. Allah bagi pula jadi sikit-sikit pendakwah. Nah, tapi bukan mi segera tau. Yang duk kata mi segera sopak apa. Kan aku mengaji oi, jangan duk kata aku tak mengaji pula. Kan? Tapi di segi populariti walaupun tak keluar TV, pergi mana pun insya-Allah orang kenal saya. Tu nanya tu adik tu, pembantu takbir saya lah. Pergi mana pun semua orang kenal Ustaz, hampirlah mana pun. Dia kata orang kenal. Lah sungguh. Tu cara tak keluar TV. Kan? Kita bukan nak cari populariti, tapi kita berdakwah bagi jelas. Itu yang penting. Boleh tuan-tuan? Nanti aku nak buat
sejarah aku nak buat filem. Kan, daripada seorang banker kepada seorang pendakwah. Akulah hero. Tu cuma nak cari heroin tak jumpa lagi. Pasal-pasal nak ambil Siti Nurhaliza lah kan. Kan? Nak pergi lah dengan tu ada apa kan? Tu sejarah dia abang kan? Syukur kepada Allah. Umur 66. Jangan lupa. Hari Khamis nak main ni 10 bulan 12 hari lahir aku. Siapa-siapa tak WhatsApp kat aku berdosa dia. 10 bulan 12. Hari Khamis nak main ni. Kalau tak pahala hantar kek di rumah. Buh 66 batang lilin. Aku membuih semua padam, aku pun padam. Larat nak membuih 66 batang, ingat senang nak habis. Siapa nak sangka hidup sampai lah, alhamdulillah. Nah, kawan saya Abu Jabir meninggal dah 45 tahun sudah. Kan? Nah, banyak yang meninggal kawan-kawan saya. Allah bagi peluang mudah-mudahan. Sakit baki inilah kita nak memohon keampunan Allah di atas kealpaan, kesalahan yang pernah kita lakukan. Tapi Allah bagi peluangnya boleh berdakwah. Mudah-mudahan yang itulah saham saya di akhirat. Nah, ini nak abang sikit. Itu saya makna sikit. Saya terlibat dengan Yayasan Islam Negeri Kedah sebagai salah seorang ahli lembaga pengarah. So jangan terkejut tau. Pakai kod duduk sebelah Menteri Besar. Ustaz Roshidan lalu tegur aku buat dia. Maklum nak ahli lembaga pengarah. Jadi bila cek, saya terima. Pasal apa terima? Saya tak lobby. Saya ni orang recommend. Sebab saya tak ada apa-apa yang kelebihan, cuma sedikit pengalaman lah. Dan saya tengok ada kaitan dengan dakwah. Yang tu yang saya terima. Dan insya-Allah kot lepas ni mungkin saya boleh masuk seluruh negeri Kedah. Masjid, jabatan kerajaan semua. Yayasan Islam Negeri Kedah. Mesyuarat dah bulan lepas sekali. Ada seorang tu dia hebat, dia tu doktor. Kemah dah. Hukum makam dia UUM punya. Atau ada seorang korporat, ada lawyer kan. Lawyer tu tengok muka aku. Pasal ustaz ni dalam YouTube ni. Aku tak jangan duk ayuh-ayuh sangat. Saya sampai kali pertama sampai di Yayasan Islam Kedah tu, Alhamdulillah saya bagi salam, dia tu jawab salam. Jawabnya tak sungguh. Dia tengok lama-lama. Ni bukan ustaz nak duk ceramah dalam YouTube. Makulah lah tu duk maki orang tu. Bukan orang lain lah. Dan ambil gambar lah. Tadi buat dek tu. Dia tak tahu aku sebab ahli lembaga pengarah. Cerita macam tu dah. Saya duk harap ya Allah, Hang bagi peluang. Aku nak buat sesuatu untuk Islam sebelum aku kembali bertemu denganmu. Ini peluang terbuka tuan-tuan. Sebab tu saya terima. Kalau saja-saja saya tak mau. Kalau tak kenal dengan bidang saya tak mau. Tapi ini memang kena. Saya tak mau sebutlah apa benda. Tapi insya-Allah kita cuba sumbang apa yang kita boleh untuk kebaikan Islam dan umat Islam. Kan? Bulan ni kita ada mesyuarat lagi. Gaji tak ada ustaz. Takat allowance. Tapi tok saya tanyalah sekali mesyuarat berapa ribu orang bagi. Hampa duduk diam sudah. Tu mak jealous lah tu. Nah, tu dia cerita dia tuan-tuan. Tu dia. Dia kata di sini. Dan Allah kata, Allah menghalalkan berjual beli, berniaga dan mengharamkan riba. Oleh itu, sesiapa yang telah sampai kepadanya peringatan, larangan dari Tuhannya, lalu ia berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum pengharaman itu adalah menjadi haknya dan perkaranya terserahlah kepada Allah. Dosa-dosa kita dulu, kita dah bertaubat. Dan kita buktikan selepas bertaubat, kita beramal yang nak ampun Tuhan. Ayat tadi, Ali Imran 89. Dan sesiapa yang mengulangi lagi perbuatan mengambil riba itu, maka mereka lah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jangan main-main. Nah, begitu juga dalam firman Allah, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tuzlamun. Wahai orang beriman, takwalah kamu pada Allah dan tinggalkanlah, jangan menuntut lagi saki baki riba yang masih ada pada orang yang berhutang itu jika benar kamu orang-orang yang beriman.
Pasal apa? Tak kita cerita. Orang yang beri hutang dan orang hutang macam mana jadi riba. Oleh itu, kalau kamu tidak juga melakukan perintah mengenai larangan riba itu, maka ketahuilah kamu akan adanya peperangan dari Allah dan Rasulnya. Akibatnya kamu tidak akan selamat. Allah istiha perang. Dan jika kamu bertaubat, maka hak kamu yang sebenarnya ialah pokok asal harta kamu. Hak original itu boleh ambil. Dengan yang demikian, kamu tidak berlaku zalim pada sesiapa dan kamu juga tidak dizalimi oleh sesiapa. Al-Baqarah 278. Tuan-tuan dengar di segi hukum. Contoh riba, dengar elok. Riba adalah tambahan yang disyaratkan di dalam akad ke atas perkara tertentu yang lebih menjurus kepada terlebih pada sesuatu, iaitu contoh di dalam hutang. Ingat. Contohnya, beri RM1,000, minta bayar balik RM1,000. Maka RM100 adalah riba. Macam kita dah tak lah. Itu macam beli motor tu. Beli kereta ni. Dia set dah Ustaz. Berapa persen? Sebab tu bila Islamik dia ada akad. Kita beli dengan harga sepenuh. Tak terlibat lah. Faham tak? Sekali dengan riba apa semua RM100,000. Saya beli dengan harga RM100,000 hutang. Saya minta lah. Tengok dia kata. Contoh beri RM1,000, minta bayar balik RM1,100. Maka 100 adalah riba, sama ada rasa tertinah atau tidak rasa tertinah, dia tetap riba. Contoh kedua. Bayaran secara bertangguh. Ni dengar elok ni. Ni kadang-kadang berlaku ni. Perlu bayar RM2,000 dalam masa 5 bulan. Si penghutang tidak membayar dalam jangka masa tersebut. Lalu si pemberi hutang beri tangguh dengan dikenakan syarat dari RM2,000 menjadi RM2,050 kerana kelewatan membayar RM50 itu adalah riba. Nampak tak? Yang tu kata kita tuan-tuan Islam kata qadar hasan. Orang dah buat baik kita. Kita fikir ni lah. Hang bagi aku tangguh 6 bulan. Ambil lah RM100. Aku ada. Itu tak apa. Ni berarti dia habak lah. Tak apa. Hang boleh. 6 bulan. Tapi hang bayar lebih. Itu riba. Yang ni saya korang faham sikit dengar. Tapi tuan-tuan, tak apalah kalau Ustaz Rushdam boleh tambah. Riba dalam pertukaran barang dengan barang. Terdapat 6 jenis barang. Contoh, tukar emas lama 2 gram dengan emas baru 3 gram. Jika ada pertambahan atau pengurangan, maka ia adalah riba. Saya pernah dengar Ustaz Zaidul sebut, tapi saya tak ingat. Tapi lebih kurang dia sebut macam ni. Emas lama dengan emas baru. Tukar. Kalau jual terus Ustaz, dapat duit kan, beli lain, tak timbul. Lihat tak? Jaga tuan-tuan ni. Ni pun lagi satu cerita emas ni orang perempuan. Hak zaman-zaman dulu tu, kaedah dia hari ni dah diperbarui. Dia emas dulu, kalau dalam setahun pakai sekali tak kena bayar kan? Dulu-dulu punya lah. Dah. Dia berubah. Sebab dia bagi had. Orang perempuan ni, ghalibnya tidak boleh melebihi 85 gram. Mungkin ngeri tak sama Allah, tapi yang saya baca Pulau Pinang dulu kot lah, tak tahu lah kot berubah. Katalah 85 gram saja emas kita pakai hari-hari, tapi lebih pada 85 gram. Katalah 100, lebihan 15 gram. Kali harga semasa, kali 2.5%. Yang itulah wajib kena bayar zakat tak? Saya dulu mana nak sangka Ustaz? Rumah kita. Bila baca-baca kita tak apa peduli, tak tahu dia ada banyak mana. Saya kata buang semua, jom kita pergi timbang. Timbang 100 kilogram. Sekali dengan berat badan dia. Sekali berat badan dia gemuk nak buat macam mana? Tengok lebih. Berapa lama dah hang pakai? 10 tahun saya bayar hampir 3,000. Tak bengkrap pun. Tak apa-apa ke dana pun. Daripada kita nak tanggung dosa Pak Ji, kan? Biar kita buat keluar. Ini perintah Tuhan yang kita tak boleh nak nafi. Orang perempuan tak pergi balik, esok ajak suami pergi. Londeh semua bapa yang ada yang simpan yang tak pakai, pergi timbang di kedai tu. Hak lebih tu
kali harga semasa dan kali 2.5%. Macam itulah Ustaz perkiraan dia. Nah, kalau salah tuan-tuan pidana Ustaz Rusdan. Dia bahagian zakat, dia tahu lah kot kan, kita tak apa nak pandai. Nah, ni benda-benda ni perlu berhati-hati. Nah, termasuk tadi tukar emas lama ambil emas baru. Saya pernah dengar Ustaz Azadul sebut benda yang sama. Nah, jadi riba ni berlaku kadang-kadang dengan cara kita tak sedari. Betul tak? Duit ingat tak apa. Kan? Nah, tak apa, rupanya tak boleh. Boleh tuan-tuan? Tu cerita dia sikit. Jadi cukuplah malam ni kan. Ni tajuk yang tinggal satu lagi. Mengintip dan mencari kesalahan orang lain. Yang ni bulan depan. Sungai Dua. Tuan-tuan, malam ni nak bak satu ya. Saya duk bawa macam-macam ubat gigi, produk susu kambing, kopi goji, lagi apa kata, sabun basuh baju. Malam ni ada specialnya. Kalau tuan-tuan tak beli, tuan-tuan akan menyesal selama-lamanya. Apa dia? Aku bawa peyek malam ni. Nak abang peyek tu tuan-tuan, sedap bahang. Terai lah tengok makan saya jenis marku ke peyek. Tapi bila dah kena makan nak kawan ni, rupanya sedap sungguh. Tu yang saya buat waktu zaman lah kita jual sikit. Untung tak banyak. Sepaket RM2 ya. Orang jual 2 paket 5. Saya 2 paket RM4. Habang tu terang. Saya bukan jenis apa tuan-tuan. Saya ambil untung untuk bantu 2 orang sahabat. Seorang rumah dia 400, seorang 300. 700 sebulan tuan-tuan. Duk kena cari tolong orang susah. Jadi hampa jangan duk tengok saja tak kita pakat belilah sikit. Kan? Peyek sedap, kacang banyak. Nah, insya-Allah raya nanti siapa mau boleh. Nah, satu Tupperware tu ada 45 keping. Harga RM15. Kena booking awal sebab saya pun kena. Tapi sedaplah. Tuan-tuan try lah tengok. Nah, macam tak mau beli apa. Macam ni punya kempen pun buat tak tahu. Nah, kereta belah ni jangan duk balik belah sana. Kereta belah ni. Nah, tolonglah bantu-bantu sikit. Nah, mudah-mudahan ringan sikit. Beban saya duk bayar. Nah, kesian kawan-kawan ni tak upaya tuan-tuan. Hak seorang tu anak 6 orang. Hak seorang tu kena angin ahmar. Kan? Umur dia 300, 2 tahun lebih dah. Sebelum ni ada penaja pun nampak slow. Kita malas nak telefon kan. Kita lah sambung bulan 300, seorang tu 400. Nah, jadi duk jenuh pusing jugaklah. Dan kita pun dapat bukan banyak kan. Jadi alhamdulillah lah bila niat betul ni. Alhamdulillah lah produk-produk saya bawa ni boleh tampung untuk depa. Untuk saya tu insya-Allah lah cukup dah kan. Cuma main jangan lupa sekali nah. Tak nampak pun nampak lupa apa. Terima kasih. Kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah surat Al-As. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.